untuk tidak melengahkan masa, saya teruskanlah dengan perkongsian saya berkenaan dengan vacant possession untuk malam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tuan-tuan puan, siapa yang kat menandatangani perjanjian jual beli? Pernah menandatangani perjanjian jual beli, sama ada dia sebagai penjual ataupun dia sebagai pembeli. Kalau pernah, boleh masukkan di ruangan. Kalau tak pernah, tulis tak pernah. Jadi saya nak tahu seramai mana penonton pada malam ni yang sebenarnya pernah berurusan dalam jual beli hartanah dan pernah menandatangani ataupun pernah membaca perjanjian jual beli, sama ada sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Nama Mita pun dah keluar. Terima kasih Mita. Mita tolong tekan button share Mita. Tolong sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Okey, siapa yang pernah tulis pernah, siapa yang belum pernah tulis belum pernah. Senang, nanti saya dah tahu kalau ramai yang belum pernah, so penerangan saya tu akan pergi lebih detail lagi. Okey, so Puan Fatimah Zulkafali, okey, dah pernah dengar perkataan dah pernah tanda tangan perjanjian jual beli. Okey, yang lain-lain macam mana? Ada yang pernah tanda tangan ataupun ada yang belum pernah tanda tangan? Okey, kalau tuan-tuan puan pernah menandatangani perjanjian jual beli, okey, dalam perjanjian jual beli itu sebenarnya ada satu klausa yang mengatakan tentang vacant possession ataupun penyerahan milikan kosong. Okey, vacant possession ni bahasa mudahnya adalah ketika penjual perlu menyerahkan kunci rumah. Ketika mana penjual perlu menyerahkan kunci rumah kepada pembeli. Okey, itu istilah vacant milikan kosong lah. Okey. Dalam perjanjian jual beli biasanya dia ada tempoh. Ada tempoh di mana pihak pembeli membayar ataupun melunaskan harga jual kepada penjual. Okey, so kalau tuan-tuan puan tengok, dia tak kisahlah, dia bukannya orang kata S&P tu. Statement S&P yang memang dah disiapkan oleh peguam, terma-terma yang terkandung di dalam S&P tersebut biasanya berbeza lah mengikut style peguam tu, macam mana peguam tu draft perjanjian jual beli tersebut lah. Tetapi klausa ataupun terma yang terkandung perjanjian jual beli tersebut biasanya sama saja. Okey, style itulah berbeza. Susunan ayat, yang ni letak nombor 1, ni letak nombor 2, ni letak nombor 3. So itu yang biasanya, tapi dari segi termanya, kandungan S&P tersebut ataupun perjanjian jual beli tersebut biasanya sama aja. Okey. Jadi salah kandung di dalam perjanjian jual beli adalah berkenaan dengan bayaran harga jual. Okey, ketika mana pembeli perlu membayar harga jual kepada penjual. Okey, kalau tuan-tuan puan berurusan dengan penjual, katalah kat sini tuan-tuan puan sebagai pembeli. Okey, tuan-tuan puan dikehendaki membayar harga jualan kepada penjual dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan tu daripada tarikh, biasanya 3 bulan daripada tarikh perjanjian jual beli tu ditandatangani. Okey, itu dalam biasanya lah, dalam kebiasaannya. Okey, ada juga kan baki harga jual tu dibayar 3 bulan daripada tarikh apa yang dipanggil consent to transfer ataupun kebenaran pindah milik. Okey, kata apa cara yang kedua. Okey. Cara yang ketiga, ada juga bayaran baki harga jual perlu dilunas kepada penjual dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh confirmation letter ataupun surat pengesahan dikeluarkan oleh okey, yang saya cerita ni semuanya berdasarkan kepada kes-kes subsale. Kes-kes subsale, tuan-tuan puan beli rumah secara subsale daripada penjual. Bukan melibatkan pembelian hartanah daripada pemaju lah. Okey. Jadi daripada tiga-tiga cara pembayaran tadi, tuan-tuan puan akan nampak di bawah
yang berkenaan dengan pembayaran tersebut, dia akan nyatakan berkenaan dengan setelah bayaran penuh baki harga jual dibayar sepenuhnya daripada pembeli kepada penjual, penjual kena menyerahkan vacant possession ataupun milikan kosong. Jadi itu yang saya nak tegangkan pada malam ni. Apa yang dimaksudkan dengan vacant possession atau pemilikan kosong tu? Okay. So kalau tuan-tuan perempuan pernah berurusan dalam beli hartanah, tuan-tuan perempuan mesti tertanya-tanya ketika bila sebenarnya yang tuan-tuan perempuan perlu menyerahkan kunci rumah ataupun sebagai pembeli pula tuan-tuan perempuan mungkin tertanya-tanya bila sebenarnya penjual akan menyerahkan kunci rumah tu kepada kita lah sebagai pembeli kan. Okey. Sepatutnya dalam perjanjian jual beli kita kena faham bahawa penjual berhak untuk menahan ataupun tidak menyerahkan pemilikan kosong kepada pembeli selagi mana pembeli tidak melunaskan bayaran harga jual sepenuhnya kepada penjual. Dan fahamlah dia tak boleh nak minta penjual ni serahkan kunci rumah tu sejurus selepas dia menandatangani perjanjian jual beli. Sebab apa? Rumah ke mana kita sign perjanjian jual beli, rumah tu masih lagi milik penjual sebab kita belum membayar baki harga jual tu sepenuhnya kepada sebab banyak yang salah faham. Mereka fikir sejurus selepas mereka menandatangani perjanjian jual beli dan membayar deposit. Deposit biasanya bila kita nak sign SMP tu kita kena so bila dah bayar je 10% deposit kepada penjual, penjual diminta untuk serahkan kunci rumah. Sebenarnya tak boleh. Okay, so pembeli kena faham penjual tunggu sehingga dia dah terima duit penuh baki bayaran harga jual yang 90% tu dibayar sepenuhnya kepada dia, barulah dia akan serahkan kunci rumah beli. Okey. Dalam kes-kes tertentu, ada juga sesetengah penjual yang untuk pembeli masuk rumah tu awal. Okey, contohnya katalah sekarang ni penjual memang rumah tu dah kosong. Tak ada penyewa dan rumah tu memang terbiar. Okey, dan dalam masa yang sama dia dah buat kata apa MOU lah, dah buat understanding dengan pihak pembeli. Dia kata dengan pihak tak ada masalah untuk serahkan kunci ni awal kepada awak tapi dengan syarat. Okey, dengan syarat bila saya dah serahkan kunci rumah ni kepada awak, awak kena sewa ni daripada saya. Boleh juga buat macam tu dan sepatutnya ketika tuan-tuan perempuan sebagai pembeli ingin membeli rumah tersebut, ni contohnya lah jual beli tu ditantangani, tuan-tuan perempuan jumpa penjual tu sama ada jumpa direct ataupun jumpa melalui ejen hartanah. Tuan-tuan perempuan boleh berbincang, boleh budi bicara penjual tadi untuk masuk rumah tu awal, dan dalam masa yang sama atas persetujuan penjual. Kalau penjual kata tak ada masalah awak boleh masuk rumah, benarkan awak untuk masuk rumah ni awal, tapi awak kena bayar sewa lah kepada saya sebab rumah ni consider masih rumah saya lagi. Awak belum lagi membayar baki harga jual 90% tu sepanjang SMP tu, awak cuma bayar 10% deposit saja. Okay, so dalam kes-kes yang macam tu kita sebagai pembeli boleh berbincang dululah. Berbincang dengan penjual dan atas persetujuan boleh bagi kebenaran untuk kita masuk sebagai penyewa dulu. Okey, berapa lama yang pembeli perlu bayar sewa? Selagi mana loan kita sebagai bank kan, selagi mana pinjaman loan kita dengan bank tu belum di-disburse atau release daripada bank kepada penjual, selagi itulah kita perlu membayar sewaan bulan penjual tadi. Okey, boleh kita boleh request dan atas budi bicara dia untuk membenarkan kita masuk ataupun tidaklah. Okey. Biasanya soalan selanjutnya orang akan tanya, masuk rumah tu sebagai penyewa, boleh tak kalau saya terus buat renovation ataupun buat penambahbaikan ke atas rumah tu lah.
nak buat dia nak pasang wardrobe ke, nak pasang aircon ke. Okey. Jawapan kepada soalan tu, kalau tanya pendapat saya tak syorkan. Saya pun buat demikian kerana tuan-tuan perempuan masih lagi belum own the property sebagai pemilik yang sah. Tuan-tuan perempuan hanya sebagai bakal pembeli, belum memuktamadkan perjanjian jual beli tersebut dan pindah milik tersebut pun belum lagi didaftarkan di pejabat tanah atas nama tuan-tuan perempuan. Jadi saya tak syorkan. Masuk duduk je lah dulu kat situ tanpa membuat apa-apa penambahbaikan ataupun renovation ke atas rumah tersebut lah. Kalau katalah rumah tu tak ada aircon ke, rumah tu ada kalau ada bocor dan sebagainya tu tak ada masalah, kita boleh adukan pada penjual dan penjual kena rectify lah, kena betulkan dulu dan kalau katalah kita nak tambah perabot yang kad ke apa ke, kita nak bawa masuk barang-barang kita ke, benda tu tak ada masalah. Yang jadi isunya kalau kita nak buat renovation lah. Renovation ni maknanya kita nak buat benda-benda yang melekat. Benda-benda yang melekat sebab nanti leceh kalau katalah kita dah pasang aircon, dah tebuk lubang, dah buat dia punya wiring dan sebagainya, tiba-tiba kita punya loan tu ada masalah dan ataupun kata apa, batalkan perjanjian jual beli tu. So dah satu kerja pula kita nak cabut balik aircon, nak kena tampal balik sebab keadaan rumah tu patutnya ketika mana kita kena pulangkan balik kunci rumah tu pada penjual dalam keadaan yang asal. So tuan-tuan perempuan cuba bayangkan kalau kita dah invest keluarkan duit, pasang ni lah, buat kabinet lah, tiba-tiba ada masalah, loan kita tak boleh nak disburse kan. So tak kenaya, tak ke bermasalah nanti, macam mana pula kita nak rectify kan balik benda-benda yang tu, nak kopak balik benda yang kita dah buat kan, ataupun kita nak cakap dekat owner tu, tak apalah saya dah buat benda ni semua ni, saya sedekah je kan. So kan dah rugi dah pada kan. That's why bila kita masuk rumah tu, dengan kebenaran penjual, kita masuklah sebagai penyewa, buatlah diri kita ni sebagai penyewa dulu. Janganlah anggap pemilik rumah tu yang sah. Itu sekiranya penjual memberi kebenaran untuk kita masuk dan duduk ke rumah tu lah. Okay. Ramai ni, Miss Hana, nama Tuan Alata pun ada dan share. Okay. Tuan Rafizal pun ada. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih semua yang dah join rancangan live pada malam ni. Okay. Tambahan sikit kepada apa yang saya nak kongsikan tadi berkenaan dengan kata apa, masuk awal sebelum bayaran penuh harga jual tu dibayar ataupun loan bank. Okay, kita kena faham sebagai pembeli kita tak boleh nak paksa tuan rumah tu untuk memberikan sewaan mengikut apa yang okey. Tuan rumah, penjual, dia berhak mengenakan sewa ikut apa yang dia rasakan wajar lah. Sebab ada pembeli ni, bila dia nak negotiate, dia minta benda yang merepek dan terlalu menekan. Sebab kita kena faham, dalam keadaan penjual, dia punya loan, kalau dia masih ada loan installment yang perlu dibayar kepada pihak bank, loan installment tu tak terhenti sejurus selepas kita tanda tangan perjanjian jual beli. Loan installment berjalan sehinggalah bank pembeli membayar tebus hutang punya bayaran ataupun redemption sum kepada bank penjual. Okay, pembeli belum release duit redemption sum kepada bank penjual, selagi itulah penjual tu perlu membayar monthly installment kepada pihak bank. Okay, tuan-tuan bayangkan, kalau kita sebagai penjual, kalau kita letakkan diri kita sebagai penjual, sanggupkah kita meletakkan sewa yang terlalu rendah? Sebab benda tu pastinya akan membebankan penjual tu sendiri. Okay, contoh, katalah harga rumah yang kita nak jualkan tu berharga RM500,000. Okay, bayaran installment yang penjual perlu bayar katalah RM2,500 sebulan. Okay, RM2,500 sebulan. Okay, kalau kita nak masuk rumah tu, lepas tu kita minta pula kenakan sewa sebanyak RM1,000 sebulan, rasa-rasanya penjual nak bagi tak kita sewa? Saya tak rasa pun penjual akan bagi kita sewa dulu.
bagi dia lebih baik dia biarkan rumah tu disewa oleh orang lain mengikut nilai pasaran ataupun nilai semasa sewaan di kawasan tu, rather than dia bagi kita minta sewaan yang rendah. Jadi tuan-tuan puan perlu faham kalau kita masuk sebagai orang kata apa bakal pembeli yang dah menandatangani perjanjian jual tadi, it doesn't mean that kita berhak untuk minta sewa yang rendah daripada penjual. Dan penjual tu pula sebenarnya dia berhak untuk mengenakan sewa dan pasaran semasa. Kalau katalah pasaran semasa rumah tu sewaannya adalah RM2,000 sebulan, maka dia pun berhak mengenakan sewa sebanyak RM2,000 sebulan. Kita sebagai pembeli sepatutnya kena akurlah dengan permintaan penjual tersebut. Sebab ada kes-kes di mana yang saya sendiri kendalikan ada ini yang kurang faham. Dia kata saya dah beli dah rumah ni kan, consider macam dah sebelah kaki masuk dah, jadi kenapa saya perlu bayar mahal? Jadi saya explain balik dengan dia, tuan kena faham installment tu masih berjalan selagi mana loan tuan sebagai pembeli belum dibayar kepada bank penjual untuk kambus hutang dia ataupun nak tutup akaun dia dengan bank dia, selagi bulanan tu dia masih kena bayar kepada pihak bank. Jadi wajarlah tuan menimbangkan untuk membayar sewaan ikut market rate ataupun market di kawasan sekitar situlah. Dan kalau kita dah survey, kita tanya sewaan kat situ mungkin RM2,000 sebulan dan penjual pun nak rate yang ada sekarang, maka kita pun perlulah mematuhi ataupun akur dengan apa yang penjual kenakan. So tuan-tuan puan kena faham lah kat situ. Siding, terima kasih nak share. Terima kasih. Tolong sharekan. Tuan Rafizal, Waalaikumsalam Tuan Rafizal. Tolong sharekan So seterusnya saya nak dengan step tuan-tuan puan sebagai bakal pembeli. Kalau katalah dalam keadaan sekarang tuan-tuan puan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan mutual understanding atau dia penjual tadi. Sebaik-baiknya apa yang saya sarankan kepada tuan-tuan puan, mungkin dalam tempoh nak menunggu loan tuan-tuan puan sebagai pembeli tadi tu di-release ataupun di-disbursekan oleh bank, kalau tak boleh nak dapatkan mutual understanding dengan penjual tadi, sebaik-baiknya tuan-tuan puan sewalah dulu ataupun kekallah tinggal menumpang di rumah lain dulu. Tak perlulah tergesa-gesa nak masuk rumah tu awal. Melainkan kalau katalah penjual mempunyai belas ihsan yang baik dan dia pun tidak ada masalah untuk menyerahkan menyewakan pada kadar yang murah kepada tuan-tuan puan mengikut apa yang tuan-tuan puan minta tadi tu, yang tu by all means memang rezeki lah pada tuan-tuan puan semua sebab dapat masuk rumah tu awal, orang kata sewa dengan kadar sewa yang murah. Kalau macam tu tak ada masalah lah, masuk je lah rumah tu kan. Kalau dia tak boleh nak betul ansur dan tak boleh nak turunkan kadar sewa seperti mana yang kita minta tadi tu, jadi saya syorkan lebih baiklah tuan-tuan puan cari rumah yang mungkin lebih murah, affordable, berada masing-masing lah sebelum nak masuk rumah tadi tu. Seterusnya, walaupun katalah sekarang ni bayaran untuk buat dua peringkat. Peringkat yang pertama daripada bank pembeli, dia akan bayar kepada bank penjual untuk settlekan apa yang dipanggil sebagai redemption statement atau bayaran tebus hutang. Bila loan bank pembeli dah dibayar kepada bank penjual untuk tebus hutang penjual dengan bank dia, tuan-tuan puan itu kita panggil sebagai partial disbursement. Partial disbursement. Contoh, katalah harga jual belinya RM300,000. Hutang penjual dengan RM100,000 lagi. Bank tuan-tuan puan
sebagai pembeli telah lepaskan 100,000 kepada bank penjual untuk settlekan amount tu ataupun redemption sum tu. Okey, 100,000 tu kita panggil dia sebagai partial disbursement. Sebahagian daripada pinjaman. Okey, kan di situ sebab ada lagi baki 200,000 yang perlu dibayar kepada penjual. Itu yang kita panggil sebagai final disbursement. Okey, faham di situ selagi mana final disbursement belum dilepaskan oleh bank pembeli kepada penjual, selagi itulah sebenarnya masih lagi diconsider sebagai rumah penjual. Okey, sebab ada yang tanya saya, ada yang beranggapan bahawa loan dia dah disburse kepada bank penjual. Dia anggap bila loan dia sebagai pembeli, sebahagiannya tu, 100,000 tadi tu dah dibayar kepada bank penjual, dah mula membayar installment kepada bank dia, bank pembeli tadi, maka rumah tu sepatutnya dah diserahkan kepada dia sebagai pembeli. Jawapan tu adalah tidak. Tak boleh. Kita tak boleh anggap rumah tu dah jadi rumah kita. Sebab apa? Bank baru disburse, baru release, dia baru release sebahagian sahaja daripada pinjaman kita kepada bank penjual. Untuk tutup akaun penjual. Okay. Ada pula yang beranggapan, yelah, rumah tu sepatutnya dah jadi rumah saya sebab saya dah start bayar monthly installment pada bank. Okay. Ini saya nak jawab. Memang betul, tuan-tuan perempuan dah start bayar monthly installment kepada bank, tuan-tuan perempuan. Tapi, installment yang dibayar oleh tuan-tuan perempuan semua adalah installment yang dipanggil interest. Servicing interest maksud dia bukan dibayar sepenuhnya. Contoh, katalah tuan-tuan perempuan ada buat pinjaman sebanyak 300,000. Okay, dah bank pembeli dah release 100,000, maka tuan-tuan perempuan perlu service interest untuk jumlah yang dah which is 100,000 tu punya interest. Okay, katalah untuk pinjaman 300,000, monthly installment yang tuan-tuan perempuan perlu bayar adalah 2,000 sebulan. Okay, bila bank pembeli, bank tuan-tuan perempuan sebagai pembeli dah release partial disbursement which is 100,000 tadi, bayaran ataupun monthly installment yang tuan-tuan perempuan perlu servis tadi tu hanya terhad setakat jumlah 100,000 punya pinjaman sahaja. Okay, sebagai contoh 100,000 yang dah release tu, bank dah calculate, servicing interest dia cuma RM1,000. Maka tuan-tuan perempuan hanya membayar RM1,000 saja kepada yang tuan-tuan perempuan buat pinjaman tadi tu lah. Okay. Dia tak adalah nak kena bayar sampai RM2,000 lagi sebab baru partial disbursement, baru release sebab kita tu kepada bank penjual untuk tutup hutang ataupun akaun penjual dengan bank dia lah. Jadi kita belum lagi start bayar monthly installment sepenuhnya. Okay, yang kedua, kita kena faham sebab ada lagi 200,000 yang belum dilunaskan mengikut perjanjian jual beli. 200,000 tu belum lagi bank kita kepada penjual. Okay, sebab penjual sekarang ni, even though loan dia dengan bank dia dah selesai, duit yang nak dapat kat tangan dia tu belum dirilis lagi, belum dapat. Kan? Jadi unfair lah, tak adil lah bagi penjual untuk serahkan kunci rumah kepada kita sebagai pembeli sebab dia pun belum menerima lagi duit penuhnya. Jadi tuan-tuan puan, kat situ kena ambil maklum, selagi mana bank belum bayar sepenuhnya ataupun disburse sepenuhnya baki pinjaman kita tadi tu kepada penjual, selagi itulah penjual masih lagi berhak ke atas rumah tadi tu. Perempuan dah masuk rumah tu sebagai penyewa awal-awal tadi, maka tuan-tuan perempuan kena faham sewaan bulanan yang tuan-tuan perempuan dah sedia bayar sebelum tu masukkan dan perlu membayar lagi kepada penjual.
Okey. Dan ada juga suara-suara yang bertanya kepada saya sebelum ni. Okey, mana pula saya kena bayar lagi monthly rental kepada penjual. Sedangkan penjual dah tak ada apa-apa hutang lagi dengan bank dia. Kan? Okey, betul, perlu nak bayar lagi monthly installment dia kepada bank dia. Tapi kat sini kita masuk tu sebagai atas dasar kita sebagai penyewa. Jadi notwithstanding dengan bank dia tu dah selesai, dia tak ada lagi monthly installment yang perlu dibayar kepada bank dia, tidak menyebabkan monthly rental kita dengan dia tu terhenti. Berhak untuk mengenakan sewaan. Sebab apa? Sebab lagi 200,000 baki harga jual tu belum lagi dijelaskan kepada dia. Okay, so saya harap penerangan puan boleh faham. Kalau faham, tulis faham coach. Kalau tak faham, boleh tulis tak faham. InsyaAllah saya akan cuba kupas dengan bahasa yang lebih mudah lagi selepas ni. Okay. Okay, saya soalan daripada Tuan Muaz kita ni. Okay, Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. If owner agree kasih sewa dulu dan buyer pun agree dengan rental fee, better buat tenancy agreement or dalam SMP. Okay. Soalan yang baik Muaz. Okay, biasanya saya syorkan tuan-tuan puan masukkan clause berkenaan sewaan tu di dalam SMP. Tak perlu nak buat tenancy agreement sebab satu, awal-awal tadi saya dah beritahu tuan-tuan puan sebagai pembeli, kalau katalah tuan-tuan puan buat inspection ataupun tengok rumah dengan ejen hartanah, dengan ejen hartanah. Sebab tu saya kata lebih baik tuan-tuan puan berurusan dengan ejen hartanah sebab mudah untuk ejen atau operator tu berbincang dengan owner, sebab mereka faham seluk-beluk undang-undang, mereka faham tentang tata cara macam mana nak berurusan dengan penjual. Okey, urusan dengan ejen hartanah ataupun dengan perunding hartanah ni, tuan-tuan puan perlu maklumkan niat nak menyewa rumah tu terlebih dahulu ataupun niat nak masuk rumah tu terlebih dahulu dengan tadi. Okay, so maklumkan pada dia. Kalau katalah penjual ni tak ada rent, tak ada ejen yang mewakili dia, tuan-tuan puan boleh discuss direct dengan penjual tu, tapi itulah negotiation dengan penjual tadi tu perlu jelas lah. Perlu jelas dan perkara tersebut apa yang telah dibincangkan. Okey, kalau katalah kita dah bincang dengan ejen, kita minta rent tadi tu masukkan klausa berkenaan dengan nak sewa dulu rumah tu di dalam booking form ataupun di dalam ATP, agreement to purchase ataupun OTP. Okey, kita tadi masukkan clause nak sewa dulu rumah tu, sementara nak tunggu bayaran baki harga jual dibayar sepenuhnya kepada penjual, dimasukkan dalam ATP tadi. Okey, perkara ni memang kalau katalah ejen dah masukkan dalam ATP, bila ejen bagi ATP tu kepada peguam untuk terus membuat perjanjian jual beli ataupun dan peguam dah sedia maklum dah nyatakan dalam ATP tersebut ada klausa berkenaan dengan sewaan, macam saya sendiri biasanya saya akan masukkan ada apa yang di special condition di dalam SMP saya. Jadi tak payah susah-susah nak kena buat new tenancy agreement dengan penjual, tak perlu nak susah-susah nak matikan stamp pula tenancy agreement tu. Kan apa yang ada dalam booking form tu, kita nyatakan perkara tersebut di dalam SMP melalui special condition tadi. So benda tu umpama tu in one punya agreement dan juga sewaan tu di dalam agreement yang sama. Sebab semua bahasa-bahasa yang digunakan oleh peguam, klausa-klausa terma-terma yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli, sebenarnya benda tu boleh tambah. Kita boleh tambah, kita boleh edit, kita boleh ikut kesesuaian dan juga permintaan daripada both parties lah, daripada penjual dan juga pembeli tadi. Jadi sebab saya minta kalau boleh tuan-tuan puan bila berurusan secara terus, kalau tak melalui ejen, berurusan secara terus dengan penjual, pastikan yang tuan-tuan puan nyatakan perkara tersebut kepada peguam. Bila peguam nak prepare perjanjian jual beli tu, pastikan tuan-tuan puan nyatakan perkara tersebut, maklumkan kepada peguam untuk peguam masukkan special condition di dalam perjanjian jual beli. Kalau berurusan melalui rent ataupun ejen hartanah, nyatakan perkara tersebut kepada ejen dan ejen kena tulis, kena catatkan di dalam booking form berkenaan dengan klausa nak sewa dulu. Itu kena masukkan lah.
Okey, okey, Puan Ishrin ada tanya ni, salam coach. Okey, kalau owner agree bagi sewa, adakah perlu bayar deposit biasa? Tak perlu. Tak perlu bayar deposit. Kita bukannya ikut tenancy agreement punya terma, kita ikut persetujuan pihak-pihak. Jadi dalam kes macam ni, apa yang kita panggil rent to month basis. Month to month basis, bulan ke bulan. Okay. Dan rental tu contoh, katalah kita masuk rumah tu, kita masuk sebagai pembeli dan dalam masa yang sama kita buat klausa berkenaan dengan sewaan di dalam perjanjian jual beli tadi tu, kita minta lawyer untuk letakkan di situ perkataan month tu sebagai terma sewaan yang kita dah bersetuju dengan penjual tadi tu. So kalau katalah month to month basis sewaannya 1,000 sebulan, kita minta dimasukkan dalam special condition. Peguam tahulah sepatutnya nak buat macam mana. So macam Ishrin tanya tadi tu tak perlu. Tak perlu bayar deposit. Okay. Okay, Muaz ada tanya, in case dah SMP dah sign ni plan nak masuk awal untuk rumah yang kosong. Okay. Boleh buat amendment lagi ke coach dalam SMP tu? Okay. Ini soalan yang berbeza. Kalau dalam senario macam ni, kita tak perlu nak amend. So apa yang saya cadangkan, kita panggil sebagai annexure. Annexure, A-N-N-E-X-U-R-E, annexure. So lawyer tahulah macam mana. Okay, annexure ni sebenarnya kita minta one piece of paper. One piece of paper kita letakkan special condition tu sebagai annexure ataupun sebagai addendum, sebagai attachment. Beli tu. Sebab SMP biasanya bila kita dah sign, kita dah matikan stamp. Kalau kita nak amend apa semua kenyah pula kan. So kita buat annexure tu, kita letak clause berkenaan dengan kertas tadi tu, kita minta lawyer masukkan special condition dalam kertas tadi tu, dan kertas yang kita dah buat special condition tu perlu ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak lah. Penjual kena tandatangani, pembeli kena tandatangani, dan letakkan sebagai lampiran ataupun api yang dah dimatikan stamp tadi. Kita boleh buat macam tu. Okay, sebab macam saya biasanya dalam SMP yang saya draft, saya memang ada nyatakan satu klausa SMP tu, sekiranya terdapat apa-apa klausa tambahan, terdapat apa-apa perbincangan lanjut selepas dimuktamadkan ataupun perjanjian jual beli dah ditandatangani, maka pihak-pihak boleh menyatakan persetujuan mereka secara dianggap sebagai sebahagian daripada perjanjian jual beli punya terma. Lebih kurang macam itulah bahasa Melayunya. So memang dalam agreement saya memang saya buat klausa tambahan kan. Kalau parties nak masukkan apa-apa terma tambahan, kita boleh letakkan benda tu sebagai special condition dan kita anggap benda tu sebagai perjanjian jual beli. Tapi dengan syarat dua-dua pihak mesti bersetuju dan menurunkan tanda tangan mereka di atas special condition ataupun addendum dimasukkan tadi itulah. Perlu mendapat persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. Okay, right. Okay, ramai yang dah join ni alhamdulillah. Okay, jadi masing-masing dah dengar dah tadi penerangan saya berkenaan dengan nak masuk awal boleh, tapi dia bukan atas dasar pendiki hartanah tersebut, tapi hanya sebagai penyewa, sebagai penyewa, dan dia boleh dikenakan sewaan oleh penjual lah sementara nak menunggu bayar sepenuhnya kepada penjual oleh pihak bank pembeli tadi. Okay, alright. So sekarang ni saya nak teruskan dengan penerangan berkenaan dengan milikan kosong ataupun vacant possession ni tadi. Kalau tuan-tuan perempuan dah secure, dah secure bayaran baki harga jual daripada tuan-tuan perempuan sebagai pembeli tadi kan, dah secure baki harga jual daripada bank. Okay, maknanya bank dah disburse sepenuhnya baki harga jual tu kepada penjual. Biasanya klausa dalam SMP dia bagi tempoh untuk penjual menyerahkan kunci rumah
penjual menyerahkan milikan kosong rumah tersebut dalam tempoh 5 hari bekerja. Okay. Ini kita cerita kalau sekiranya kita tak masuk rumah tu awal sebagai memang vacant, rumah tu memang kosong dan penjual belum menyerahkan lagi kunci rumah tu ketika awal-awal kita dengan SMP dan kita pun tak masuk rumah tu sebagai okay. So, setelah bayaran baki harga jual dibayar sepenuhnya oleh bank pembeli kepada penjual, penjual diberikan 5 hari bekerja untuk menyerahkan kunci rumah ataupun milikan kosong kepada kita sebagai pembeli. Secara rasminya, bila kita bayar baki harga jual sepenuhnya kepada penjual, secara rasminya lah juga penjual akan serahkan kunci rumah ataupun yang dipanggil sebagai ataupun milikan kosong tu kepada kita sebagai pembeli. So ketika itulah rasminya kita sebagai pemilik rumah yang baru untuk rumah. Okey. So apa yang tuan-tuan puan perlu buat ketika menerima milikan kosong ataupun kunci rumah tu daripada penjual. Okey, perkara pertama yang saya sure puan adalah tuan-tuan puan perlu menjalankan inspection sekali lagi. Perlu menjalankan pemeriksaan ke atas rumah tersebut. Bila rumah tu dah kosong, contoh, katalah daripada awal-awal proses jual beli rumah tu, dia ambil masa lebih kurang dalam 3 bulan, macam yang saya dah ceritakan awal-awal tadi kan. Ambil masa lebih kurang 3, proses pindah milik, proses loan disbursement, proses penyerahan kunci itu dibuat. So rumah tu dah kosong lebih kurang dalam 3 bulan. Dalam tempoh mungkin banyak perkara yang boleh berlaku lah ke atas rumah tersebut. Mungkin ada berlakunya kebocoran, mungkin boleh berlakunya kerosakan, yang mana aware dan pembeli pun memanglah tak aware kan sebab dia tak masuk lagi rumah tu. Okey. So sejurus selepas tuan-tuan puan menerima kunci rumah, saya buatlah inspection dulu untuk mengenal pasti bahawa rumah tu adalah dalam keadaan yang sempurna ataupun dalam keadaan yang dipanggil kata apa layak untuk diduduki lah. Okay, layak untuk diduduki. Okey. Sebab dalam perjanjian jual beli, biasanya perjanjian jual beli memang ada nyatakan memang rumah tersebut dijual atas dasar as is, where is basis. As is, where is basis. Okay. Berbelit. Okey, as is, where is basis ni maksud dia keadaan asal rumah tersebut ketika mana tuan-tuan perempuan sebagai pembeli melihat pada awal-awal kita nak buat booking dengan ejen ataupun sebelum menandatangani perjanjian jual beli dengan penjual tu. Itu maksud ada yang salah anggap. Dia menganggap as is, where is basis ni sejurus selepas kunci tu diserahkan kepada daripada penjual kepada pembeli, ketika itu as is, where is basis tu terpakai. Maknanya dia masuk rumah tu dalam keadaan rumah tu kunci rumah tu diserahkan kepada dia, ketika itulah terma as is, where is basis tu bermula dan terpakai. Okey, jadi jawapan saya nak bagi penerangan kat sini sebenarnya terma as is, where is basis tu adalah bermula sejurus selepas tengok rumah tu, buat inspection for the first time. For the first time dengan ejen ataupun dengan penjual tu secara directly. Itu sebenarnya yang dimaksud. Jangan salah faham. Bukan ketika mana kita terima kunci, ketika itulah terma as is, where is basis itu terpakai. Kalau macam tu, kesianlah beli rumah. Kalau katalah awal-awal dulu, masa dia beli rumah tu dalam keadaan yang elok. Rumah tu dalam tak ada yang cacat celanya, sempurna dan sebagainya, nak beli rumah tu. Jadi maka bila mana penjual nak serahkan kunci rumah kepada pembeli, sepatutnya penjual kena pastikan yang keadaan
rumah tu atas dasar as is very basis ketika mana pembeli tu mula-mula tengok rumah tu dulu. Itu yang dimaksudkan dengan as is very basis. Okay, so tuan-tuan puan kena faham dan penjual juga perlu faham. Kalau berlaku apa-apa masalah, kerosakan, kecacatan, kebocoran, penjual kena rectify dulu rumah tersebut sebelum dia serahkan kunci rumah tu kepada pembeli. Tu kena faham. Melainkan sekiranya masa awal-awal dulu tengok rumah tu, rumah tu memang dalam keadaan yang cacat serba-serbi. Rosak sana, rosak sini, rumah busuk lah. Rumah yang dah orang kata jahanam lah orang kata kan. Dan ketika itu, pembeli ada komplain kepada penjual, sama ada direct kepada penjual maupun melalui ejen. Okey, saya nak beli rumah ni. Tapi penjual kena betulkan dulu segala kerosakan, segala kecacatan yang ada ke atas rumah ni. Barulah saya untuk beli rumah ni. Okey. Kalau pada masa tu, penjual dah cakap, okey, look, okey, I jual rumah ni kat you murah tau. By right harga dia maybe 300,000. Tapi I dah turunkan, rumah ni harga 280,000. I dah rugi 20,000 kat situ. Okey. Sebenarnya I jual rumah ni dalam keadaan seada. Whether you like it, you take it or leave it. Kalau penjual dah cakap macam tu, maka balik semula kepada pembeli, sama ada pembeli nak menerima ataupun nak meneruskan dengan pembelian rumah tu ataupun tidak. Kalau pembeli nak meneruskan dengan pembelian rumah tu, setelah mendengar apa yang penjual cakap tadi dan bersetuju untuk memperbaiki sendiri rumah tersebut, maka tanggungjawab untuk memperbaiki rumah tu dah terlepas kepada pembeli. Okay. Macam yang saya beritahu tadi lah kan, as is very basis ketika mana kita nak tengok rumah tu awal-awal dulu, buat inspection awal-awal dulu dengan ejen ataupun dengan penjual tu secara directly. Ketika itulah as is very basis tu bermula. Kalau penjual dah kata, aku jual rumah ni pada engkau dalam keadaan yang memang macam ni, tanggungjawab engkau lah nak betulkan ke apa ke, itu lantak engkau lah. Yang aku tahu, aku dah jual rumah ni, keadaannya macam ni. Okay. Kalau penjual dah cakap macam tu, maka tanggungjawab untuk repair, tanggungjawab untuk betulkan rumah tu, terletak kepada pembeli tu sendiri. Pembeli tak boleh nak komplain balik dengan penjual, minta penjual repair. Okay, itu apa ni dari segi yang kata apa undang-undang je lah. Okay, sebab kita sendiri dah bersetuju nak membeli rumah tu dengan harga yang dinyatakan, dan penjual pun dah menyatakan bahawa dia tidak akan bertanggungjawab untuk buat rectification ataupun buat perbaikan ke atas rumah tersebut. Okey. Tapi, ada tapinya. Kalau sekiranya masa kita pergi buat inspection, datang dengan ejen ke ataupun pergi direct dengan penjual ke, dah komplain. Kita dah nyatakan kepada penjual, tuan, saya tak bersetuju nak beli rumah ni dalam keadaannya macam ni. Saya minta tuan sebagai penjual betulkan dulu rumah ni. Bocor yang sana tu pecah, tuan kena betulkan. Tingkap tak cukup, pintu tak ada tombol, tuan kena pasang. Okay, so penjual pula kata, okey, saya setuju. Penjual pun kata dia setuju nak betulkan rumah tu dan segala kerosakan yang ada kat atas rumah tu semua atas tanggungan penjual. Okey, kalau dalam keadaan yang macam tu, maka saya perempuan perlu memuktamadkan perjanjian jual beli dengan menyatakan secara precisely apa sebenarnya penjual untuk rectify rumah tersebut sebelum tuan-tuan perempuan menandatangani perjanjian jual beli tersebut. Okey, caranya macam mana? Okey, tuan-tuan perempuan kalau kata tanah, tuan-tuan perempuan pergi buat inspection dengan ejen tanah dan pada ketika itu ejen tanah tu memang kita dah nyatakan kepada dia, saya nak minta dia betulkan ni apa semua. Ejen perlu memasukkan segala komplain tersebut di atas booking form ataupun ATP tadi. Kalau booking form tu selai kertas, catitkan senaraikan segala kerosakan yang ada di atas kertas tersebut dan minta
penjual dan juga tanda tangan di atas kertas lampiran tu sebagai tanda persetujuan, yang mana penjual akan rectify kerosakan tu atas kos dia. Nak lagi bagus, saya syorkan tuan-tuan puan, minta ejen ambil gambar setiap kerosakan yang ada tu. Selain daripada cantikkan atas kertas tu, ambil gambar tersebut. Tuan-tuan puan kena print dan bagi salinannya kepada peguam. Kalau tak pun boleh bagi soft copy gambar-gambar yang dah diambil tadi tu, boleh bagi kepada peguam, printkan gambar-gambar tersebut. Sebab semua ni apa yang dah dinyatakan di dalam ATP tadi tu perlu dimasukkan dalam perjanjian jual beli. Gambar-gambar yang dah diberikan tadi tu lawyer pun perlu printkan gambar tersebut untuk dimasukkan sebagai attachment ataupun lampiran di dalam perjanjian jual beli. Tak ada timbul apa-apa isu, tak ada timbul apa-apa perbalahan sekiranya kita nak serahkan kunci rumah tu nanti. Okay. Jadi ini kena ingat pesanan saya. Sebab anggap benda tu macam mutual understanding, dan nama pun mutual, benda tu cakap mulut saja, tak direkodkan atas kertas. Jadi bahayanya kat situ. Kalau mutual understanding ni kadang-kadang benda tu boleh. Jadi sebaik-baiknya semua benda direkodkan, buatlah hitam putihnya, pastikan benda tu disampaikan kepada peguam, dan peguam pula kena pastikan apa yang dah disampaikan itu dimasukkan pula di dalam perjanjian jual beli. Barulah kita tamatkan perjanjian jual beli itu. Dan kalau misalnya kata dah masukkan dalam perjanjian jual beli, kita dah tengok ada lagi itu, barulah kita tanda tangan perjanjian jual beli itu di hadapan peguam nanti. Okay, alright. Okay, terima kasih Tuan Ridwan Ahmad. Join ni, tolong tekan button share, tekan like ke love ke apa-apalah. Saya tak nampak tuan-tuan puan tekan like, tekan love ni sebab saya tengah gunakan stream apa yang berlaku dekat Facebook tu saya tak nampak, cuma saya boleh baca komen je kat sini. Okay, so seterusnya apa yang saya nak highlightkan lagi berkenaan dengan vacant possession ni. Okay, setelah daripada penjual, okay, ini pun kadang-kadang ramai orang yang terlepas pandang. Sebagai penjual seharusnya kita menamatkan ataupun terminate kita punya agreement ataupun contractual obligation dengan utilities. So ni pun ramai yang terlepas pandang. Kita perlu pergi ke TNB, kalau di Selangor ni Syabas untuk air, kalau kat Negeri Sembilan Sains, kalau kat Johor tu SAJ, yang negeri-negeri lain ni ikutlah masing-masing punya ni lah. Pergi ke TNB, perlu pergi ke Syabas, dan perlu maklumkan kepada Indah Water Consortium IWK, dan juga Majlis Perbandar Daerah, Majlis Bandaraya PBT, untuk menukar akaun kita dengan utilities ni semua. Okay, kalau kita tak buat utalan ataupun penutupan akaun ni tadi, maka bil-bil TNB, bil air, bil Indah Water, semua masih lagi di atas nama kita. Penjual perlu ingat, sejurus selepas kita menyerahkan kunci rumah kepada pembeli, kita sepatutnya kena terminate ataupun batal akaun kita dengan utilities tu tadi. Dan pembeli pula, sebagai pembeli, tuan-tuan puan, jangan lewat-lewatkan urusan pendaftaran akaun utility yang baru dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi itulah. Okay, sebab apa? Kenapa saya syorkan tuan-tuan puan buat, penjual dan juga pembeli. Okay, penjual kena faham, bila you all nak buka akaun utility tadi tu, you all bayar deposit. Kepada TNB bayar deposit, kepada Syabas Water tak ada deposit lah. Okay, so kalau kita tak terminate akaun kita, nama tu masih lagi nama kita, maka deposit yang kita dah bayar tu kita tak boleh nak tuntut balik lah. Kedua bahayanya, kalau ada apa-apa tunggakan kat atas rumah tu, nanti nama kita yang cacat, nama kita yang bermasalah, sebab nama dalam bil tu belum lagi kita terminate, belum lagi kita kepada nama pembeli yang baru. Okey, untuk pembeli pula, saya syorkan buat segera, sebab kalau katalah penjual dah terminate akaun dia,
Tak lama lepas tu TN potong bekalan elektrik kat atas rumah tu. Syabas pun akan datang untuk potong bekalan air kat atas rumah tu. Jadi bila kita terlupa untuk daftar, tiba-tiba tengok rumah tu tak ada api, tak ada air. So jangan terkejut lah sebab itu yang saya terangkan tadi kita tak daftarkan nama kita sebagai pemilik yang baru. Jadi akaun kita sepatutnya selepas kita dapat kunci tu terus buat, tak payah tunggu lama-lama. Okey. So itu yang saya rasakan penting berkenaan dengan vacant. Jadi ada apa-apa persoalan yang timbul boleh ajukan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan tuan-tuan perempuan semua. Okey, kita akan bersiaran lebih kurang lagi bagi peluang. Kalau siapa-siapa ada soalan boleh tanyakan soalan masing-masing di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan tuan-tuan perempuan semualah. Okey, jadi siapa yang baru je rancangan live ni, okey, sebenarnya malam ni bukan malam biasa saya ke udara secara live. Hari Selasa malam Rabu sebenarnya, bukan hari Rabu malam Khamis. Tapi disebabkan semalam saya ada hal yang tak boleh dielakkan, hal buat sendiri sebenarnya kan. Saya terpaksa tundakan ke malam ni. Okay, jadi next week kita akan bersiaran secara live dan kalau ada apa-apa perubahan tu saya akan maklumkan kepada tuan-tuan perempuan dari masa ke semasa lah. Dan bagi siapa yang belum tengok lagi info yang saya baru war-warkan sebentar tadilah dalam lebih kurang pukul 8 tadi, saya ada war-warkan berkenaan dengan rancangan Selamat Pagi Malaysia esok pagi. InsyaAllah saya akan ke udara secara langsung di TV1 di Selamat Pagi Malaysia. Slot saya tu insyaAllah dijadualkan pada pukul 8.30 pagi untuk membincangkan topik berkaitan dengan Belanjawan 2021. Jadi siapa-siapa yang free, yang mungkin yang tengah work from home ke, yang mungkin ada kat pejabat pun tak ada masalah, boleh tengok so bolehlah tonton rancangan Bola Bicara Selamat Pagi Malaysia bersama dengan saya esok pukul 8.30 pagi insyaAllah. Alright. So ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan? Mita ada apa-apa nak tanya, Mita? Muaz, okey? Ada apa-apa lagi nak tanya, Muaz? Okay, malam ni tak nak yang join. Mungkin diorang kata apa, ada drama best ke malam ni? Tak tahulah, tengok drama ke apa kan. Okay, so itulah saya kalau tak ada apa itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni berkenaan dengan vacant possession. So kita recap balik apa yang saya dah terangkan tadi. Ingat, pertama sekali kita tapi kita tak boleh nak menganggap rumah tu dah jadi milik kita selagi mana kita belum melunaskan bayaran penuh harga jual kepada penjual. Sebab rumah jual lah. Selagi mana bayaran penuh belum dibayar kepada penjual, selagi itulah rumah tu masih rumah dia. Oh, okey. Tuan Ridwan ada nak tanya soalan ni. Okey, kalau rumah yang dibeli ada penyewa, bilakah not ada penyewa untuk kosongkan rumah? Okey. Selepas dapat kunci atau sebelum dapat kunci, dan berapa lama notis perlu diberi kepada penyewa? Okey. Bagus soalan Tuan Ridwan ni. Dari segi undang-undang, okey. Biasanya kalau kita ada penyewa dan kita telah pun menandatangani apa yang dipanggil sebagai perjanjian sewaan dengan penyewa tersebut, sebaik-baiknya kita ikut terma yang terkandung di dalam perjanjian sewaan tersebutlah. Okey, sebab penyewa ni adalah ataupun orang yang tidak ada dia bukannya orang yang mendatangkan masalah sama ada kepada penjual ataupun kepada pembeli. Di sini dia perlu faham penyewa ni dia sewa rumah tu, dia ada hak juga ke atas rumah tu sebagai penyewa. Okey, so kalau dalam kes yang mana kita ada buat perjanjian, sebaik-baiknya kita kena ikut terma yang terkandung di dalam perjanjian sewaan tu lah. Okey, terma yang saya maksudkan kat situ contoh, katalah dalam perjanjian sewaan kita ada nyatakan landlord ataupun tuan rumah perlu memberikan notis sekurang-kurangnya 1 bulan kepada penyewa untuk mengosongkan rumah tersebut. In lieu of notice tidak dikeluarkan,
penyewa boleh menuntut penjual untuk membayar 1 bulan sewaan sebagai ganti rugi. Itu dalam mana-mana perjanjian sewa macam tu lah. Okay, jadi kita tengok balik perjanjian sewaan yang kita dah buat dengan penyewa tadi tu, klausa berkenaan dengan notis pengosongan, berapa bulan yang patut diberikan kepada penyewa tadi. Okay, so macam soalan Tuan Ridwan ni, okay, kalau katalah bila sepatutnya notis tu dikeluarkan, okay, saya syorkan penjual touch selalu berkomunikasi dengan peguam. Okey, kat mana sepatutnya peguam kena alert penjual ni tadi untuk kosongkan rumah tu. Kalau saya akan alert penjual tu untuk notiskan atau memberikan notis kepada penyewa tadi tu sejurus selepas bayaran tebus hutang ataupun redemption telah dijelaskan oleh bank pembeli kepada bank penjual. Okey. Kenapa? Sebab dalam tempoh redemption sum tu dah dilepaskan kepada bank, akan ambil masa 1 bulan untuk baki pinjaman pembeli itu dibayar pula kepada penjual. Okay, so ketika itulah sepatutnya penjual tu, okay tuan, you punya redemption sum dah release, by right kalau you ada penyewa rumah ni, you dah boleh notiskan untuk penyewa tu keluar. Kalau notis you 1 month dan for you to issue the notice kepada penyewa tadi tu untuk dia keluar rumah tu lah. Okay, bukan ketika mana pembeli dah terima kunci baru kita nak notice tadi tu. Sebab apa? Kita kena faham dalam keadaan pembeli tadi tu dia memang excited nak masuk rumah. Kan, lain lah kalau awal-awal tu dia dah kata no problem, saya nak teruskan dengan sewaan ada. Kalau dia dah cakap macam tu, memang dia beli untuk investment ke kan kalau dia cakap macam tu, saya beli ni memang purpose saya beli untuk investment jadi kalau rumah tu dah ada penyewa kita yang sedia ada, kita just salin kulit je lah maknanya tenancy agreement tu kena buat barulah dengan penyewa tadi tu. Jadi kalau dalam keadaan macam tu tak apalah maknanya kita tak punya. Tapi kalau katalah pembeli tu memang awal-awal lagi dia ni memang buyer yang beli untuk duduk sendiri untuk own stay dan dia dah nyatakan perkara tersebut kepada kita jadi kita perlu alert tentang notis yang perlu kita berikan kepada penyewa tu tadi Okay, so itulah jawapan saya Okay, saya harap Cik Ridwan faham lah dengan apa yang saya terangkan tadi tu Apa Muaz ni? Power coach level retis lah ni masuk TV. Allahuakbar. Mana ada retis, biasa-biasa je. Okay, so far so good coach. Okay, Alhamdulillah. Okay. Alright. Apa-apa lagi soalan yang nak diajukan? Kalau ada mungkin boleh last saya bagi satu lagi soalan. Kalau ada boleh masukkan. Kalau tak ada, jadi kita punya sesi sembang santai secara live pada malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi bersama-sama dengan saya sharing ilmu, kita berkongsi apa yang saya ada tuan-tuan puan-puan pun boleh berkongsi apa-apa soalan kepada saya dan kita sama-sama belajar saya pun boleh recap balik saya boleh kadang-kadang benda dah berkarat tu kita boleh gilap balik dan saya harapkan tuan-tuan puan-puan mendapat manfaat lah daripada apa yang saya cuba kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan pada malam ni. Dan insyaAllah esok saya jemputlah untuk join siaran di RTM1 Selamat Pagi Malaysia pada jam 8.30 pagi. InsyaAllah saya akan kupas Topik Awan 2021 dari aspek hartanah esok pagi. Okay, dan itu sajalah saya rasa perkongsian saya untuk malam ni. Saya minta maaf kalau ada penerangan saya tu yang pertuturan saya tu yang mungkin ada yang tersinggung perasaan tuan-tuan perempuan sekian yang mana tu semua memang saya tak sengajakan saya minta maaf banyak-banyak dan saya malam ni agak low sikit sebab saya kepenatan sebenarnya saya penat seharian tadi ada urusan keluar daripada pejabat, ada benda-benda yang saya terpaksa bukan tadi, jadi bila balik petang ni pun dah rasa macam flat sikit. Tak apa, dah sebabkan janji dengan tuan-tuan perempuan semua nak ke udara secara live sebab saya memang saya dah disiplin diri saya setiap minggu memang saya akan dengan followers atau anda saya akan cuba luangkan masa untuk bersembang santai dengan tuan-tuan perempuan semua insyaAllah. Okay, jadi itu saja perkongsian saya pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih
sekali lagi, untuk sekian kalinya, penuhkan ilmu di dada sebelum tuan-tuan perempuan bertindak memiliki ataupun membeli harta pertama tuan-tuan perempuan. Pastikan bila kita nak beli rumah, kita dah cukup ilmu. Pastikan kita nak beli rumah, kita beli mengikut kemampuan. Dan kita nak beli rumah, kita mengikut lunas undang-undang yang betul. Okay, so itu saja kata-kata akhir daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.